Dia atas pemerintah. Dia atas pemerintah. Wali amr pemerintah ni mana? Pemerintah tu yang mana tu wali semua hak dia kuat banyak. Kalau mereka niat masjid, maka dia jadi masjid lah. Tapi ada juga surau yang ditulis surau yang dibuat Jumaat ya. Ada surau yang naik taraf. Surau yang dibuat Jumaat dengan surau yang di taraf masjid dia sama. Dia nak tanya dibuat di sana tak jumpa. Ada ditulis surau yang dibuat Jumaat. Ada yang surau yang di naik taraf kepada masjid. Ada yang bekas surau. Tu. Kalau surau yang ditulis surau yang buat Jumaat, surau tu tak dia buat di masjid. Kalau dia telah di naik taraf ni hak dia ialah pemerintah. Sebab semua daripada mereka. Kalau mereka niat kata ni masjid, otomatik jadi boleh buat. Tapi kebanyakan sekarang ni dijaga. Jadi dia buat surau yang dibuat Jumaat. Dia tak atas surau yang di naik taraf. Kalau surau yang buat Jumaat, di surau saja, tak dia buat di masjid. Kalau di naik taraf boleh. Ya. Keduluan dan seiring Jumaat dalam satu kampung. Dalam satu kampung yang mana dibuat dua Jumaat tu bukan sebab darurat saja. Hak ni boleh buat di tempat lain. Kalau kata sebab darurat di tempat, dia tak kira dulu kemudian. Tak kira lah. Dia ni buat sah, dia tak kira siapa dulu. Masing-masing sah. Tiga lah. Tapi kalau selagi boleh dimuat dalam masjid itu, dibuat satu Jumaat yang lain, maka dikira dua ni siapa dulu roh. Dia kan kira hak ni hak asli. Hak ni hak baru buat ni pun dia orang dulu, dia yang menang. Hak ni dalam. Hak ni kena buat tu. Jadi masalah. Tauhid kat mana? Surah 23 bawah sini. Surah 23 bukanlah bawah sekali. 23. Bukanlah boleh dikatakan tak diam. Tengok muka surat 23 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bab perbahasan kalam. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti. Dia begini, ada orang kata Tuhan itu kata tak berhenti. Itu yang diterjemah kalam tu, berkata-kata selama-lamanya. Tak berhenti, tak berhenti. Sebab dia faham dalam kitab Arab. Dan kitab Arab dia sebut lam yazal mutakalliman. Lam yazal mutakalliman itu sentiasa Allah bercakap. Bahasa kita kan sokmo Tuhan cakap lah. Kalau pasal rantan sokmo. Baik. Tapi Syekh kata bukanlah boleh dikatakan tak diam tu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama. Tak diam bukan maknanya dia tak berhenti-berhenti. Ada juga dia panggil tak diam tapi dia diam. Faham tak tu? Contoh kita kata apa? Dia tengok tempat kita sokmo ni apa dia? Contoh dia ni tidur sokmo. Tidur sokmo ni dia tidur tidak tak ambil bangkit juga. Macam kita apa? Kalau kita tengok, kalau tahu, kalau haji, oh dia ni sokmo pergi haji. Apa makna sokmo pergi haji? Bukan makna dia duduk haji setiap hari. Sokmo ni maknanya setiap tahun dia akan pergi. Itu sokmo berhaji. Faham? Dia kena tengok lah sentiasa ni. Contoh, oh dia ni sentiasa berhaji, sentiasa buat umrah. Kita tak faham sentiasa buat umrah ni apa mana? Bukan dia buat umrah setiap hari tak boleh berhenti. Maknanya selalu dia buat. Tak ni balik 2 bulan pergi pula. Kalau kata apa? Dia ni sentiasa buat haji. Kita sini faham. Sentiasa buat haji makna apa? Tiap-tiap tahun dia pergi.
Bukan senjata Pak Haji dua Haji saja. Yang panggil sokmong. Orang tadi panggil sokmong. Jadi sebab tu yang ulama kata Tuhan ni sokmong bercakap. Tuhan sentiasa bercakap. Apa mana sentiasa bercakap? Kalau dia nak bercakap, dia bercakap. Dia tak mau cakap, dah. Macam kita Pak Haji lah. Sokmong. Dia ni sentiasa tidur pada mengaji. Bukan mana dia tidur setiap. Ada juga dia jaga. Ini yang kita faham. Dia panggil lam. Sebab tu ulama sebut lam yazal mutakaliman. Perbahasan tinggi bab kalam ni memang payahlah nak. Siapa tak faham dia buat tak tahu sudah. Bab kalam dia memang tinggi. Perbahasan kalam mesti nama dia kalam. Kalau dia faham saya cerita ni memang hebat lah. Saya sendiri pun mengaji tu tak faham sekali bab kalam ni kan. Perbahasan kalam ni berlaku perdebatan tak boleh mati. Jadi ulama debat pula lam yazal mutakaliman. Tuhan sentiasa bercakap-cakap. Ulama takdir lam yazal mutakaliman ni lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Sentiasa Tuhan bersifat dengan sifat kalam. Tahu mana dalam kitab? Dalam kitab Syarah Kubra saya ada. Hasyiah Syarah Kubra dia takdir lam yazal mutakaliman, yakni lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Sentiasa Tuhan berkata-kata dengan makna sentiasa Tuhan bersifat dengan berkata. Dengan sifat yang dengan dia berkata-kata. Ni, orang tidur, bisu lah. Dah. Dia bercakap ni, dah. Habis, tak cakap kalau kata tak bisu. Dia sentiasa ada sifat kalam, mau berkata-kata dalam hati dia. Tu. Hanya. Jadi orang tidur, kita tak kata dia bisu. Dan dia sentiasa berkata-kata. Mana? Dia kata mau. Ada kehendak, boleh berkata-kata. Ni yang nak faham kalam ulama ni, dia kena belajar. Dia kena tentu pada guru tu mesti belajar juga tahib. Dia tak boleh baca bani-bani tak boleh. Kitab ni nak baca bani-bani tak boleh. Aku bahasa Jawi aku boleh baca, aku nak baca jangan. Tak boleh. Nanti dia buruk. Jadi ulama kata dua. Lam yazal mutakaliman ni mana lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Ini dia panggil istimrar usul. Tetap berkekalan begitu. Tuhan sentiasa ada sifat berkata. Dia panggil istimrar usul. Istimrar tu sentiasa. Mana lam yazal. Ada ulama tafsir lam yazal mutakaliman, lam yazal takliman. Dia mana taklim? Mana sentiasa Tuhan ni dia panggil istimrar tajaddud. Berkekalan tapi tajaddud. Tekah-tekah. Berkekalan sentiasa tapi tekah-tekah. Macam kita tahu, dia ni sentiasa makan. Apa kita faham? Bukan makan sampai mana? Sentiasa makan, berhenti saat makan pula. Berhenti saat makan pula. Tu orang sentiasa makan. Dia ni kalau mengaji sentiasa tidur. Apa mana? Bukan sesiapa pun tidur benda. Dia tidur pula, bangun pula. Itu mana istimrar tajaddud dia panggil. Berkekalan tapi tekah-tekah. Dia ada istimrar usul. Berkekalan dan tetap. Begitu. Ni nak faham ni. Ni kalau pergi pondok dia faham tadi. Pondok payah faham tu. Tu kata lam yazal. Lam yazal mutakaliman, lam yazal mutasifan bisifatil kalam, ataupun lam yazal mukalliman. Sentiasa mau berkata-kata. Sentiasa kata-kata di mana? Sentiasa mana? Duk berkata-kata. Maknanya Tuhan banyak berkata-kata dan kadang-kadang Tuhan diam. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Tuhan ni urusannya bila dia nak mengadakan sesuatu, dia akan kata kun fayakun. Maknanya kalau dia tak nak, dia tak akan kata. Kalau dia nak, dia akan kata iza arada ayyaqula kun fayakun. Wa illam yurid lam yaqul. Kalau dia tak nak, dia tak kata. Kalau dia nak, dia kata kun fayakun. Faham? Jadi kita mengajar tauhid, bila lagi tak lama-lama kalam artinya berkata-kata Tuhan selama-lama. Jadi mana bila anak murid tanya tu, Tuhan tak bercakap, tak apa dia berhenti, dia kata tak, baru duduk cakap macam kalau ni. Dia tak boleh diam. Sebab apa? Mustahil Tuhan diam, dia kata. Dia pun pula kata ulama lam yazal mutakaliman, Tuhan sentiasa berkata-kata. Anak murid pun mengaku apa semua cakap dia pergi bercakap dengan siapa? Kalau Tuhan cakap tak boleh pergi lagi, Quran bukan terbaik ni. Terbaik lagi, Jibril tu kerja dia tak habis-habis, dia kena sampai ke bawah. Tuhan cakap tak habis. Tuhan dia nak cakap, dia tak mau cakap. Sudah, kita nak pasal apa-apa.
Adakah bisu Tuhan kata tak cakap? Tak, seperti mana orang tidur kita tak kata dia bisu. Sebab dia tak cakap. Kenapa? Itu pernah sentiasa ada sifat penutur. Sifat mampu bertutur tu. Tapi kalau tak faham tak apa, memang pembahasan ni payah. Kalau faham okey ya. Nama pun ilmu kalam dia ni. Tak berhenti tak habis-habis sampai kalau ni tu bahas kalam. Tu tak kira lagi Nabi Musa dengan kalam apa hak Tuhan cakap. Oh, tak boleh tak. Berdebat dah tuan. Ada yang dia kata bukanlah boleh dikatakan tak diam hidung dengan sebab dia berkata, dia cakap selama-lama dengan tidak berhenti dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara je. Hak tak boleh di sini, di perbahasan kalam, iaitu satunya ada sifat kalam padanya Tuhan. Ada sifat kalam kat dia. Macam mana orang tidur, kenapa kita tak kata dia bisu? Sebab ada si penutur di dia. Dan dia baru dia boleh cakap. Walaupun kita berdialog dengan dia masa ketika dia tidur, dia tidak cakap, kita tetap tak kata dia bisu. Sebab tak putus sifat penutur yang duduk di anak lidahnya. Hak tu tak boleh putus satu. Yang putus ni berkata-kata. Berkata, penutur dia tak putus. Yang dengan penutur ini saya bertutur. Bertutur putus. Jom pergi, putus. Ke kedai, dia putus. Dia bagi tekah-tekah. Dia bagi tajadud. Tapi penutur tu istimrar. Tak, istimrar itu tetap dia ada dekat Tuhan. Dan tetap dia ada dekat kita, dekat orang yang tidur. Jadi yang tidak putus selama-lama ini dua perkara. Pertamanya ada sifat kalam padanya. Dan keduanya menyediakan perkataan atau nak berkata. Dipanggil kalam nafsani. Tuhan ni walaupun kalau dia tak berkata pun, Tuhan sentiasa ada dan mau berkata-kata. Kalau dah tadi dia terima cadang, tapi orang kita tak faham. Dia kata ada Tuhan cadang nak cakap. Bukan cadang macam mana kita duk cadang buat lauk nasi untuk tetamu kita makan. Cadang tu makna dia ada siap dah. Sampai masa dia cakap. Allah ni dia nak cakap dengan kita di akhirat nanti. Bukan makna sekarang dia tak tahu apa dia nak cakap. Kalau dia tak tahu apa dia nak cakap nanti, makna sekarang dia jahil. Boleh kita kata Tuhan jahil. Hak dia nak cakap sekarang, dia ada siap. Dia nak cakap kita di akhirat ni, dia ada siap. Kalau nanti di padang mahsyar nanti, kalau Tuhan nak cakap dengan kita, sekarang ada siap dekat dia. Dia ada hati yang panggil cadai. Orang tadi kata cadai, kita faham cadai macam lain. Dia tahu dah Tuhan nak cadang nak cakap. Cadang tu mana dia ada. Macam mana orang pagi kita ceramah, madu rasul, malam tu kita set semua siap dah, kita nak ceramah. Masa dia duduk sebelum bercakap tu, dia ada siap di kepala, cadang dia ada. Bismillah tu keluar selalu lah. Tapi hak tu hak kita himpun. Orang ceramah tu dia ambil buku hak Tuhan lah. Sedia kala ada dah tu. Hak dia nak cakap ni ada siap dekat dia. Itu mana kalimat nafsani. Dia panggil kalam nafsani. Walau annama fil ardi min syajarah aklam. Kalau sekiranya di bumi ini daripada pokok-pokok aklam dijadikan pen. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abrin ma nabirat kalimatullah. Dan kita jadikan laut. Air laut dijadikan tinta, dijadikan dakwah. Ma nabirat kalimatullah. Takkan habis kalimat-kalimat Allah kalau kita nak tulis. Kalimat-kalimat yang ada dekat Tuhan takkan habis. Kalau pokok-pokok yang ada di bumi ini kita jadikan pen, dan air laut ini dijadikan dakwah dan ditambahkan min sab'ati abhurin, ditambah 7 kali ganda air laut yang ada ni. Mana bilat kalimatullah, takkan habis kalimat-kalimat Allah. Tuhan nak cakap aja mana tinggal kita lagi. Kalimat tu ada siap sekarang. Duk tersedia untuk bercadang. Duk tersedia siap. Banyak dah ayat lagi. Kul law kana al-mahru biladan di kalimati rabbi. Katakanlah ya Muhammad,
kalaulah laut ini dijadikan tinta li kalimat Rabbi, bagi nak menulis kalimat Tuhanku, lana minal bahru, nescaya akan habis ayat laut tadi, qabla an tanfaqidama kalimat Rabbi, sebelum habis lagi kalimat Tuhanku, ayat laut tu dah habis. Tuhan kata ambil ayat laut jadi pen, elok habis kalimat Tuhan tak habis banyak lagi. Dan surah yang lain Tuhan kata walaupun dibuat dengan 7 kali, walau jitna bimislihi madada. Itu kita tengok dari surah Al-Kahfi ayat 110, surah Luqman ayat 27, surah Al-Kahfi ayat 110. Ini cerita tentang kalimat nafsani. Ini yang dipanggil Tuhan sedia nak bercakap. Sedia nak bercakap dia. Ini yang kata ulama Tuhan sentiasa bercakap. Bercakap mana? Sentiasa belum ada kalimat yang Tuhan bakal nak bercakap dengan kita. Kalau dengan Jibril, barangkali Tuhan nak bercakap. Dengan malaikat sekarang ni, kita tak tahu cerita malaikat, kita tak tahu. Jangan kata Tuhan cakap tadi berhenti. Cakap apa? Tadi berhenti. Pasal itu pasal Tuhan cakap tadi berhenti. Kita jadi Tuhan pula, tapi pasal Tuhan ni nak cakap, kita bercakap sudah. Ni yang bila kita silap faham jadi bingung. Ilmu apa nak kira? Tak apa ilmu tauhid berkait dengan akidah. Kita silap faham jadi rosak jadi kita. Itu dia kata keduanya mengsediakan perkataan atau nak berkata. Tuhan sentiasa nak berkata-kata. Macam mana orang tidur, dia kata kat Tuhan tu dia sediakanlah lah. Orang nak tidur pun kita tak kata dia bisu. Sebab apa? Dia sentiasa nak berkata-kata. Sebab ada sifat penutur di alam lidah dia. Sebab itu tak dipanggil bisu. Ini siapa sebut? Bukan Tok Syekh Reka. Dia kata berkata sebagaimana disorehkan, diterangkan dengan yang kedua itu yang disebut di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid, Tawdih Aqaid Syekh Al-Jazairi. Saya dah kitab nama dia Tawdih Aqaid Syekh Al-Jazairi. Kitab tu heran. Dan juga dipahamkan dengan selatas-latas, sejelas-jelas faham daripada ibarat Aqaid Nasafi, dipaham daripada tuturan kitab Aqaid Nasafi. Ibarat ni tuturan habis. Jadi mana dia ada sandaran dia, bukan ikut suka dia nak cakap lah. Dan bukan 2 kitab tu saja, banyak lagi. Saya nak tunjuk. Tapi tak faham ya. Syarah Nasafi tu banyak lagi. Ramadan Afandi, apa yang dalam Syarah Turra, Syarah Wusta. Adapun berkata-kata lah, dan perkataan itu, maka baru keduanya. Berkata-kata ni baru bukan kodim. Kita duk bahas sifat Tuhan, kalam Tuhan ni kodim kan. Kalau kalam ni mana berkata-kata bukan kodim. Tahu mana tak kodim? Tuhan duk cakap dengan Nabi Musa. Tuhan cakap sedia kala kan baru cakap. Baru dia Nabi Musa datang, Tuhan cakap. Lepas tu kalam dia kekal, hilang. Seorang, jangan Tuhan hilang sudah. Seorang nak hilang pipi dia. Jangan Tuhan hilang dan jangan sifat kalam yang dikatakan berkata hilang. Berkata-kata dah hilang. Biar pergi macam saya cakap ni. Berkata-kata hilang ada dah. Sebab suara ni Arab tak kekal 2 masa dia panggil. Al-Arab la yabqa zamanin. Payahlah ni buat bahasa ni nak buat macam mana. Ada lagi apa yang mesti tak mau sebut. Takut tadi susah. Inilah jadi saya.
Aurat tak akan ada masa. Sebab tu kalau Allah Ta'ala bercakap tak, kalaulah kalam Tuhan Qadim, kalau Allah kata Allah pandukan kepada Nabi Muhammad semayang 50 waktu. Kalau Tuhan cakap tak ada berhenti. Nabi Muhammad nak dengar ni ke mana? Kalam sampai nak sampai kata aku pandukan, kalau Tuhan cakap tak ada berhenti. Nabi Muhammad nak tunggu semayang 50 waktu tu masa bila dia nak tunggu nak boleh datang. Aku patuh 50 kali. Nabi Muhammad nak tunggu itu dan Tuhan cakap tak ada berhenti. Tidak. Sebelum Nabi Muhammad datang, Tuhan diam. Bila Muhammad datang, Allah dah bercakap, aku patutkan 50 semayang. Kalau Allah cakap tak ada berhenti, Nabi Muhammad tak kena turun kat Nabi Musa. Bila turun kat Nabi Musa, Nabi Musa kata, umat kamu tak boleh buat 50 ni. Pi kurang lagi, pi kurang, pi lagi. Kan? Jadi kurang 5 jadi 45. Pi naik pula. Dia minta kat Tuhan. Ha? Turun lagi sampai tinggi 5 tu yang Musa kata, tapi minta kurang lagi. Malu dah. Kalau Allah cakap tak ada berhenti, ni Muhammad tak perlu turun, dia buat tanda je. Tanda senyum. Geng, aku padu tunggu semayang 50 waktu, kemudian aku kurang 5, aku kurang. Turun je lah. Dah senang. Tak. Bila kata Allah kata aku padu 50 waktu, 50 semayang, Allah tak cakap lah. Muhammad turun lah. Kemudian naik minta pula, bila nak minta kurang lagi 5. Tuhan cakap pula. Kalau Tuhan cakap tak ada berhenti, ni Muhammad tak kena turun. Tuhan kata apa? 50, 50, 45, 45, 40, 45, 35, 30, 5. Muhammad turun je dah. Dengan ni macam lawa, tapi nak pergi faham ni macam tu lah. Nak pergi faham. Apa ni ada pokok ni yang nak pertahan juga. Kita jauhi dulu. Yang mana berkata, yang berkata Tuhan ni berkata-kata selama-lamanya. Dia nak tahan juga. Tapi ni berhentilah. Tolong ni dengar kan. Dia nak tahan juga. Tuhan berkata-kata. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Sampai keluar tak boleh berhenti. Dalam kitab kata berkata-kata tak boleh berhenti. Ya memanglah berkata tak boleh berhenti. Semua. Macam saya sebut tadi lah. Kena faham bahasa Melayu tu. Tak boleh berhenti. Jadi buat kerja tak boleh berhenti. Aku tengok dia buat kerja tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti bukan Rasulullah tak boleh berhenti. Dia berat juga sikit-sikit. Naik kereta tak boleh berhenti dia ni. Mengaji tak boleh berhenti. Pernah dengar tak dia mengaji tak boleh berhenti? Tak boleh berhenti macam tu. Bukan mana duduk ngaji sedia 24 jam. Ustaz mana larang nak mengajar dia? Mana apa? Dia duduk ngaji sedia. Tadi dia balik tidur Ustaz. Dia balik makan nasi dia pergi pula. Tak dia balik pergi pula. Dia mengaji tak boleh berhenti. Tuhan kata tak boleh berhenti, tu maksud dia. Apa nak faham bahasa Melayu ni? Maaf lalu kalau siapa puasa payah memang ni. Pak saya ni pasti tak puasa. Supaya tu juga. Ngaji tauhid kena senang. Sebenarnya kitab ni tak sesuai lagi baca sebenarnya. Kitab ni dia bagi tangga apa? Dia tangga apa? Untuk kita nak memahami apa? Patutnya dia kena bagi faridah dulu. Dia gitu. Kitab ni walaupun nampak mudah dia dipil, perbahasan dia tak sepanjang faridah. Tapi dia sukar baik. Sebab ibarat dia dia punya tahqiq. Dia punya tauhid dia mantap. Walaupun bahasa dia kampung. Tapi cukup mantap. Dan juga dipahamkan dengan selatas-latas. Adapun berkata dan perkataan itu, maka baru keduanya. Dua tu baru. Perkataan mana? Quran. Berkata-kata tu kalam masdari. Perkataan tu mahassalah bil masdar. Bila kita bercakap, bila kita berkata-kata, hasillah perkataan. Perkataan tu terjadi daripada perkata-kata. Berkata-kata tu terjadi daripada berkata. Tapi kita nak kalau berkata tak sedap, tak sedap, apa pihak mana boleh bersedap pun. Tapi sedap pun ya. Tapi jangan terima berkata-kata. Dia rasa tak sedap, buah lagi. Adapun berkata-kata dan perkataan itu, maka baru keduanya. Bila kata baru bukan kalimah. Dan berputus-putus keduanya. Berputus-putus. Sebagaimana disorehkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mulla.
Nama kitab itu Syarah Mulla. Mulla Ali Qori, Allah alam. Tak silap, Syarah Mulla Ali Qori. Syarah Mulla dia bagi. Dan adalah dia nak bahas, jangan kita kata kalam tu berkata-kata. Dia nak suruh kita kata kalam tu berkata. Kita nak kata Tuhan berkata-kata tu baklai. Memang Tuhan berkata-kata. Masalah sekarang kita duk bahas sifat Tuhan, bukan duk bahas Tuhan bercakap. Nak bahas sifat Tuhan, dia dengan sifat tu Tuhan bercakap. Tak boleh kita kata Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata. Tuhan berkata-kata dengan penutur, dengan perkata, dengan kalam yang qadim, yang maha hebat. Memang sekali kita dengar macam sama dengan kita, tapi tak boleh sama Tuhan dengan kita. Itu yang kita nak kena faham. Adapun baik, dan berputus-putus habis. Dan adalah berkata-kata itu daripada umur iktibariyah. Dia panggil amrun iktibari. Mana pun amrun iktibari? Benda kita iktibar pun nama ya, bukan ada pun. Ni tuan-tuan tengok saya cakap ni. Hak tuan-tuan nampak boleh? Yang tuan-tuan dengar, yang tuan-tuan nampak ialah saya. Dan tuan-tuan dengar suara saya. Berkata-kata saya tuan-tuan nampak? Tak. Tuan-tuan dengar tak berkata-kata saya? Bukan suara, berkata-kata. Tak dengar. Nampak tak berkata-kata saya? Tak. Bubuh nama, bubuh nama. Bagi nama, bukan ada. Macam kita kata apa? Penyapu. Kalau kita tengok orang menyapu, kalau kata makcik tu menyapu, nama dia Mina. Dia sapu sampah. Yang menyapu itu Mina. Yang disapu sampah, penyapu alat. Kemudian yang disapu sampah tu, bila berkumpul 3 ni, nama dia menyapu. Kita bubuh nama, menyapu tu tak ada diri, tak ada hakikat. Macam apa dah? Yang menumbuk, yang ditumbuk, penumbuk. Berimpun macam tu, menumbuk perkara. Nampak? Itu dia panggil umur iktibariyah. Dia panggil amrun iktibari. Dia apa dah? Kita iktibar bubuh nama, hakikat bukan ada pun dia. Kalau kita kata berkata-kata bukan ada, lalu mana nak kata sifat Tuhan? Sifat Tuhan ni mesti ada. Maknanya Tuhan mesti ada. Habis. Yakni, apa maksud umur iktibariyah? Yakni perkara yang dikira-kira jua. Kita kira pun nama ya, bukan ada. Bukan perkara yang ada. Dia bukan ada. Yang ada apa dia? Sampah, dan yang menyapu sampah, dan penyapu. Menyapu bukan ada pun. Kerana bukan perkara yang ada, kerana nama bagi dan adalah berkata-kata itu daripada umur iktibariyah, iaitu perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara yang ada. Kerana nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Ni berkata-kata ni nama saja. Nama bagi tanya, nama bagi puji, nama bagi maki, apa lagi? Nasihat dan sebagainya. Itu je. Dia bukan ada diri pun. Tak ada tuan. Dia panggil tuan tak ada. Dan perkataan itu, baik, tadi berkata-kata. Perkataan apa? Perkataan itu nama Allah yang ada dia pada Allah. Bila kita cakap akan keluar perkataan. Perkataan duduk di mana? Duduk di hawa, di angin. Bukan duduk kat Tuhan. Perkataan bukan duduk di Tuhan, duduk di angin. Kita ni kalau tak ada udara, kalau tak ada udara, tak ada angin, suara saya tak ada. Suara saya nak tumpang angin, woi, ditumpang angin, ditumpang hawa. Kalau tak ada angin, tak boleh cakap. Lepas tu rumput yang duduk di atas tu, dia isyarat nak cakap. Cakap tak keluar suara, angin tak ada. Vacuum, tak ada udara, tak ada keluar.
hoi. Dia berlagu dengan ni, hoi, dia keluar bila. Kalau lagi tak, jadi gitu. Itu kata, kalau kata perkataan kita ucap, dia menumpang di hawa. Berkata-kata pula tak ada diri. Habis tu kita nak kata Tuhan tu berkata-kata ataupun perkataan, sifat kalam dia. Bukan. Memang Tuhan berkata-kata. Bukan kita duk bahas di situ. Kita ada bahas di sifat kalam. Adakah kalam dengan makna berkata-kata, ataupun kalam dengan perkataan, ataupun kalam dengan makna berkata, penutur, pencakap. Itu dah nama apa? Jadi, dan perkataan itu nama arat yang ada ia pada awal. Ada ni berdiri pada awal atau sebagainya. Mana angin ke, ribut ke, ikut bila. Inilah perkataan ni yang bangsa huruf suara. Inilah mana perkataan tadi. Itulah yang dipanggil berhuruf dan bersuara. Tuan-tuan dengar ni, dengar apa? Dengar perkataan. Dengar perkataan yang saya ucap. Bila sebut perkataan, dia mesti ada huruf dan suara. Kalau tidak, tak nama huruf suara, tak nama perkataan kalau tidak ada huruf dan suara. Habis, itu dia nak cerita ni. Dan bagi kalam itu satu takluk, iaitu janji qadim. Dia panggil lulus sedia kala dah. Lagu mana? Tuhan kata dah. Tuhan sedangkan Tuhan tak cakap lagi. Kata ni ada dua. Tengok dia kata, takluk tanjiri qadim, lulus sedia kala. Dengan makna sedia kala, mengsediakan perkataan dan nak berkata-kata. Itu dia panggil tanjiri qadim. Bukan makna Tuhan cakap dah. Bukan makna Tuhan cakap dah. Sebelum Allah bercakap dengan Muhammad, Tuhan cakap dah. Bukan makna tu. Lulus sedia kala ni maknanya sentiasa dan Tuhan bersedia. Perkataan tu ada siap dah pada azali. Dan sentiasa Tuhan nak berkata-kata pada azali lagi lah. Itu satu. Dan ada juga ulama yang berkata dengan ada takluk suruhi qadim. Suruhi qadim mana? Patut padat. Sedia kala Tuhan nak bercakap. Dan tanjizi hadis. Apa berarti ini? Baru bercakap. Baru bercakap. Bukan sedia kala, baru bercakap. Boleh belakang. Kalau kita kata baru bercakap, nisbah dengan suruh dan tegar. Bila Allah cakap dengan Muhammad, Allah Ta'ala fardukan semayang 50 kali, itu Tuhan baru cakap dia tadi. Boleh juga kita kata tanjizi hadis, baru lulus bercakap, baru dilaksanakan. Kalau iktibar sebelum ada lagi makhluk pada masa tu, ni Jibril pun tak ada lagi. Tidak ada siapa makhluk. Masa tu dia bagaimana? Suruhi qadim boleh mana? Tuhan patut padat boleh berkata-kata. Ataupun kalau kita tak tengok disuruhi tanjizi qadim, apa mana? Tuhan sentiasa ada siap dah perkataannya yang bakal dia bercakap dengan Jibril. Itu dua. Tadi pun payah buat doa tadi di Masjid Bulan 7, 8 takluk. 8 takluk putra. Ini pun doa takluk juga. Susah. Jadi kalau kita faham ini, kita ni kalau orang tak soal, kita tak nampak ada penting. Kalau orang soal begini, Ustaz, sebelum ada makhluk pun Tuhan cakap, Tuhan bisu amal. Tuhan cakap ni siapa? Tuhan bisu lah. Tuhan cakap ke siapa? Tuhan tak cakap ke siapa? Itu apa peranan kalam? Kalam dia dekat Tuhan. Kalam dia ada 3 peranan. Dengan mana suri qadim, mana dia boleh bercakap bila-bila saja. Okey, pada masa ada makhluk, dia tak cakap, cuma dia boleh bercakap bila-bila masa. Yang kedua, peranan dia tanjizi qadim. Lulus siap dah. Apa mana? Hak Tuhan nak cakap tu dalam Al-Quran dan sebagainya, Zabur, Taurat, Injil, dia ada siap kat Tuhan pada azali. Masa Allah bersendirian, dia panggil telah lulus bersedia kala. Mana?
tanjizi qadim. Apa nak? Sedia kala itu dia kalimat yang saya kata, kalimat nak salih yang dikata jikalau air laut dijadikan dakwat, pokok jadikan pen, ditambah dengan 7 kali ganda air laut lagi, tak akan habis kalimat Allah. Hak ni ada dah Tuhan. Itu dengan mana? Mensedia nak bercakap. Kemudian Nabi Musa bercakap dengan Muhammad dan Nabi Muhammad ambil semayang. Itu apa dia? Itu tanjiz hadis. Selesai. Kita faham 3 ni. Tanjiz hadis. Tuhan dulu cakap. Tuhan jadikan suara. Faham? Faham dulu. Suara tu gimana hilang? Suara tu baru. Yang penting Tuhan kena ada dan sifat kalam kena ada. Yang hasil berkalam biar pergi hilang pun. Payahlah nak saya kisah hati ni cerita. Payah. Sambil tu kisah hati. Kalau kita boleh lari tak main lah. Payah ni kan. Memang payah dia cerita. Kadang orang mengajar ni dia kadang-kadang dia jangan syok sendiri. Saya duk takut. Dia faham, dia cerita berubah-ubah, dia kata apa ni faham, dia tak faham. Berubah-ubah, dia pun dia nampak macam faham, dia tambah lagi. Ada pun senyap je, ada yang angguk pada. Tapi dia tak nampak angguk tu aku tidur. Syok-syok ni lah, siapa pun tak faham. Saya tu takut. Saya kalau mengajar saya suka tanya. Saya tak tanya lah dah ni. Tanya takut. Dia pun tak faham. Lepas ni bila kita tanya, kita lah tak faham. Rupanya aku duk mengajar selama ni. Dia tak faham. Dia tanya tak dia nak jawab. Tapi saya sebut siap-siap saya sebut payah. Kalau payah tu tak apa lah, beri dua. Mereka saya kata ni senang saja. Kita payah. Ni susah. Dengan makna, apa makna tanjiz qadim? Dan ada juga ulama yang berkata dengan ada takluk suruhi qadim dan tanjiz hadis nisbah dengan suruh dan tegas. Kalau disuruh siapa? Disuruh kita. Bila suruh kita baru boleh lah. Bila kita ada baru disuruh. Sebelum tu sebelum ada makhluk, ada Tuhan suruh kita. Dia nak suruh siapa? Tidak ada makmur, tidak ada mandi. Jadi bila kata Tuhan, bila kita kata tanjizi hadis, itu nisbah Tuhan dah suruh dan tegah kita yang ada sekarang. Maka iaitu suruh dan tegah sebelum daripada ada yang disuruh. Yang disuruh siapa? Kita ni, mukallaf dan jin. Dan sebelum ada yang ditegah, maka suruhi qadim nama dia. Tuhan patut padan nak boleh suruh. Tapi jin belum ada, manusia belum ada. Dan tanjiz hadis kemudian daripada adanya. Bila ada kita, Tuhan nak mengharamkan zina. Tuhan mengharamkan zina ni sedia kala lagi. Dan Tuhan dah tetap dah pengharaman tadi. Masa Tuhan tetap pengharaman sebelum ada kita, maka dipanggil masa tu suruhi qadim. Tuhan tak kata lagi, dia tak kata lagi. Masa tu. Bila ada kita, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Itu tanjiz hadis. Hak suruhi qadim, hak tanjiz qadim, tu hak kalimat yang duduk kat dia. Banyak dia nak kata. Kalau orang tak tanya, kita tak apa, kita pasal mudah. Kemudian yang tauhid ni, kalau bekah ke apa pun, kalau kita muskil, kita boleh jumpa. Tapi mutahid tak ada. Cari Google tak ada cari. Google tak ada. Hadut jawab tu yang hak sesat tu jawab. Yang mutahid ni kena ingat dia. Tapi yang tanya ni sebab apa? Yang banyak kan dia tak tanya sebab dia tak kerti nak tanya. Betul? Tak kerti nak tanya. Takut tanya sesat pula. Ustaz kata sesat, jadi diam je lah. Tapi kalau kita buka soalan ni, orang nak tanya tauhid ni cukup banyak. Tapi kadang-kadang dia takut nak tanya. Sebab tauhid ni dia mentuin sampai kita boleh jawab Tuhan di mana, Tuhan kat mana, Tuhan bagi mana, sampai boleh jawab. Dan boleh jawab bukan mana kita ikut perkataan dia. Kita jawab cara kita. Lepas tu saya tak kisah nak tanya Tuhan duduk kat mana, Tuhan di mana. Kita tu dia jawab.
Jawab tu kena sakit lah. Tak kisah saya nak tanya. Dan tidak lazim. Dan tidak lazim sia-sia di atas kaul yang berkata dengan satu takluk dahulu itu sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegur. Sebab dia panggil sururi. Kerana habuan kalam itu ialah semata-mata mesediakan perkataan jua. Kalam ni kerja dia menyediakan perkataan. Menyediakan apa benar? Dia bila lah masa saja dia akan bercakap. Macam saya, lidah saya diam. Tak lama bisu. Sebab apa? Dia sedia dulu adalah nak boleh bercakap. Cuma kita nak cakap kena mikir dulu. Apa yang kita nak cakap? Lepas tu kadang-kadang Tapi Allah bila nak cakap bukan dia kena mikir. Tu ada siap dah dekat dia. Dia kata kalimat yang banyak yang dia ada dekat dia tadi. Bukanlah dengan makna sudah suruh dan tegar sedia kala dengan perkataan dah. Adapun suruh dan tegar dan sebagainya dengan perkataan itu baru juga. Wala taqrabuz zina. Kalau Tuhan kata dekat Jibril pun beritahu dekat Muhammad, perkataan tu baru dia perkataan tu. Tuhan baru cakap. Baru juga serta ianya daripada takluk kudrat yang tanjizi hadis. Dia panggil tanjizi hadis, baru lulus. Sebab tu yang perkataan yang Allah cakap di Nabi Musa tu, perkataan tu dia panggil Allah mengeluarkan perkataan daripada tanjizi hadis. Tuhan jadikan perkataan sehingga Musa dengar. Tak salah. Tuhan boleh buat so. Kita bercakap juga kalau Tuhan tak izin, tak keluar suara. Dengan makna Tuhan mengadap, Tuhan menjadikan huruf suara pada hawa pada angin atau sebagainya sebagaimana disorehkan, diterangkan dengan demikian itu. Mana kata Tuhan mengadakan huruf dan suara pada hawa di dalam kitab yang bernama Mawaqif. Kitab itu nama dia Mawaqif. Itu kitab yang paling tinggi perbahasan bagi Imam Al-Jurjani. Mawaqif itu syarah dia banyak. EG nama dia. Mawaqif ni jangan kata tuan-tuan saya sendiri kalau saya buka macam mana besi tengok tipis tengok besi. Tak faham kau. Tak tahu dia cerita apa. Mawaqif tinggi sangat perbahasan dia. Nama dia Mawaqif. Satu lagi Maqasid. Satu lagi Tawalik. Satu lagi Matalik. Itu Matalik, Tawalik, Mawaqif, Maqasid. Kitab tu sehingga ulama mengharamkan kita membaca. Haram bukan sebab kita sesat, takut kita tersesat. Kita tidak faham kalam mereka. Jadi beginilah. Kalau ikut pendapat ulama yang muda seperti mana Izzuddin Abdul Salam dan Imam Fakhrul Razi, Nabi Musa mendengar kalam Tuhan tu, mendengar mana Tuhan jadikan huruf dan suara, Musa dengar dan faham. Tu. Lepas tu yang Allah kata wa kallama Musa taklima. Tuhan bercakap sungguh-sungguh dekat dia. Kalau kata wa kallama Musa, kalam lagu mana? Kalau takliman cakap sungguh apa mana? Kata Imam Fakhrul Razi, Allah jadikan huruf dan suara, Nabi Musa faham perkataan tadi. Barangkali Nabi Muhammad pun dia dengar yang Allah fardukan semayang pun. Mungkin dengan perkataan yang Tuhan jadikan huruf dan suara, Nabi Muhammad dengar perkataan tadi dan dia pun faham. Allah fardukan 50 semayang satu hari. Itu malah ni payah sikit payah nak baca nama. Jadi setakat dulu kerana payah kita kena baca sikit. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain serta tidak ada khilaf antara Mu'tazilah dengan Al-Sunnah pada mengadakan perkataan dengan kudrat itu. Hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan sifat kalam yang ada ia pada zat Allah. Jadi semua ulama tak ada khilaf tentang perkataan itu Allah jadikan dengan kudratnya. Allah jadikan perkataan dan suara sehingga Nabi Musa dengar. Allah jadikan. Tak ada khilaf sebenarnya di antara Ahli-Sunnah dan Mu'tazilah. Yang khilaf itu di sifat Tuhan kalam. Mu'tazilah kata Tuhan tak ada sifat kalam. Tuhan berkata-kata, tapi bukan dengan kalam.
Kita dah Tuhan berkata-kata dengan salah. Ini Mu'tazilah dia panggil taktil. Mereka telah mengkosongkan Allah daripada bersifat. Kita dah, kita bukan taktil. Lepas tu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, inna ahla sunnah wal jamaah idza fassaru tauhid, inna ahla sunnah wal jamaah fassaru tauhid bi nafi tashbih wa ta'til. Kata Ibnu Hajar yang buat kitab Syarah Bukhari, Fathul Bari, Raisul Muhaddisin, digelarkan dengan Rais Muhaddisin. Dia kata Al-Sunnah wal Jamaah bila mereka menghuraikan ilmu tauhid, mereka menolakkan tasbih, penyamaan Allah dengan makhluk, dan taktil. Mereka menolak golongan yang mengkosongkan Allah daripada bersifat. Mu'tazilah mereka kata Allah tak ada sifat. Tapi Mu'tazilah tak kafir sebab dia berkata Allah berkuasa, tapi bukan dengan kudrat. Yang jadi kafir ni mana? Allah tak berkuasa, ini kafir dulu. Mu'tazilah Allah berkuasa, tapi bukan dengan berkuasa kudrat. Kita ada Allah berkuasa dengan kudrat, Allah mengetahui dengan ilmu, Allah berkehendak dengan iradah dia, Allah dengar dengan sama, Allah lihat dengan basar. Itu dia bagi sifat, bukan alat. Jangan lupa faham alat pula. Alat ni lain, alat ni yang tak sekali dengan kita tu alat. Saya guna alat, cermin mata alat. Tayang kita ni alat kita lah. Dan orang cakap. Jadi Tuhan dia melihat dengan sifat melihat, dengan sifat basar. Bukan makna basar tu alat. Tersedia ada dekat Tuhan sedia kala. Dan nak lihat tu bukan Tuhan nak kena pindah. Lepas tu pergi ke dak, kau nampak dak, bukan. Kita sendiri memang nampak. Nak dengar bukan nanti mula-mula orang cakap tak dengar tu, guna pergi kepada pendengar, baru dengar dah. Kita sendiri pun selalulah mubasyar live tu kita dengar. Allah Ta'ala lebih pada tu lagi. Ada soalan? Ustaz kata Allah boleh jadikan suara. Bagaimana nak padankan dengan kata Imam Abu Hanifah dalam Syed Akbar, kalau boleh pun tak faham ya? Kalau boleh Allah Ta'ala harfin, kalam Allah bila harfin wala sautin, gitu. Syed Akbar dia kata kalam Allah bila harfin wala sautin. Kalam hak mana? Sifat. Kalam Tuhan tak urut tak suara, memang ulama tauhid mengatakan tak urut tak suara. Kalam mana? Kalam di mana ni? Kalam ismi ni mana betul perkataan Tuhan tak ada urut suara. Ni kalam saya ada urut suara? Tak ada urut. Yang ada urut berkata-kata saya. Perkataan saya tak ada urut suara. Tuhan beda juga. Yang tidak berurut suara ni ialah kalam dengan mana? Ismi dia bagi perkata. Yang berkata-kata ni lah Tuhan boleh jadikan suara, Tuhan jadikan huruf dan suara. Nabi Musa dengar. Jangan silap faham tu. Memang dalam kitab kan dalam umum berkata laisa biharfin wala bisautin. Kalam Allah tidak berhuruf tak bersuara. Ya memang betul. Orang tidur dia ada kalam tak? Ada huruf suara. Tak ada suara apa dia tidur tadi. Dia gua. Kalam juga dia panggil tu. Saya duk keluar suara, kalam juga. Dia beri kalam masdari. Dia kata yang saya tak mau nak cerita, tapi dah tanya, kena keluar. Kalam masdari dia bagi. Itu dia bagi mengeluarkan suara. Berang-berang berkata-kata ni dia bagi masdari. Dia ada kalam ismi, dia ada kalam naqsani, dia ada kalam masdari, dia ada kalam mahasala bil masdar. Jadi payah nak cerita. Bukan dia lagi sampai lagi nampak dia payah sikit. Tapi sebenarnya yang masuk kalam tak urut tak bersuara, tak kira lah imam mana pun dia memang betul. Lepas tu ada ulama penting untuk mengajarkan. Dulu kita baca syair kalam qadimul la malu sama'u, kalam Allah yang qadim tak jemu kita dengar. Kalau Tuhan yang qadim tak jemu dengar. Kalau Tuhan yang qadim tu mana urut sama hadis tak jemu dengar. Tapi tu ulama tu yang syair sampai jadi banyak versi kan. Kalamun qadimul la yuman. Tak ada nak cik. Kalam yang qadim tak jemu dengar. Nak kata macam Lepas tu dia kata apa? Tanazza'an an
tanaza'an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Kalam yang tak jemu dengar tadi, yang maha suci daripada kaul, daripada ucapan, suara, niat dan perbuatan. Maknanya kalam tu tak ada suara tapi tak jemu dengar. Siapa faham? Suara tak ada tapi tak jemu dengar. Tak jemu dengar. Tak begini, lepas tu kena cerdik. Ulama kata kalam yang qadim mana? Kalam yang hasil daripada kalam yang qadim. Mana? Perkataan yang hasil daripada kalam yang qadim. Mana apa? Berkata-kata yang terjadi daripada perkataan itu tak jemu dengar. Kenapa? Tak jemu dengar, ya betul. Sebab tu Nabi Musa bila dia berdialog dengan Allah, dia balik, dia tak dengar suara orang. Dia dengar suara dia muntah. Nabi Musa, dia dengar suara orang muntah. Sebab apa? Tak sedap. Bunyi tak sedap sebab dia dengar kalam Tuhan. Ini dalam kita tak Facebook. Dia tak boleh duduk dekat dengan orang. Tak silap selama 40 hari dan 4 bulan, tak lupa. 40 hari tu dia tak boleh sembang dengan orang. Orang cakap dia, walaupun Siti Nurhaliza kalau cakap muntah. Tak sedap kalam Tuhan. Tadi kata tak jemu dengar. Kemudian maha suci daripada ucapan dan huruf suara. Itu rujuk balik pada kalam yang asal. Kalam kata terus kalam ismi tu. Untuk ulama saja dia buat. Tadi dia buat bagi sisa kita dengar. Sebab dia suruh kita menyanyi kalam. Kita kalau nak makcik, lagu tu 2 versi. Dua lagu dia lah. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu. Dia ada lagi lagu lain. Bila tanya lagu nak makcik kalam Tuhan tak jemu dengar tapi tak ada huruf suara ni, makcik tak tahu. Buat lagu sedap. Abayati ke apa pun boleh. Makcik tak tahu. Ni kena serah. Kena serah dekat ahli tauhid. Ahli tauhid bukan semua cuba pergi tanya, bukan tanya. Cuba pergi tanya. Nak tahu dia ni pakar ada bab kalam, baca kalam qadimul la yumallu sama'u. Tanaza'an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Ada lagi, cuba buka dalam internet, keluar kalam cukup popular. Kalam qadim la yumallu sama'u. Kalam yang qadim yang tak jemu dengar. Tapi dia tidak ada qaul, tidak ada ucapan. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi sekadar itu. Itu adalah soalan. Baik. InsyaAllah apa kita dengar pada sekarang ini beberapa nama yang kita mantapkan iman kita dalam kita kita beramal dan sampaikan kepada kita yang lain. InsyaAllah kita akan datang Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabbal alamin kama yaqulu وشكر الصابرين قلوبنا حقا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيلا ولا محروما ولا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار